What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, One Piece chapter 1110 ataupun 1110 telah membuatkan kita semua tak senang duduk membaca dia kerana keadaan yang ditunjukkan sangat tak dapat kita nak jangkakan. Siapa sangka setiap Gorosei akan turun ke Egghead, dan memang ini tak ada siapa yang menjangkakan. This is why Oda sangat genius. Namun dalam chapter 1111 nampaknya kegilaan akan semakin terasa sebab pertempuran yang sedang berlaku dekat Egghead Island sangat-sangat luar biasa. Kerana kali ini setiap Gorosei, Saint Garcia Saturn, Saint Ethan Baron V Nasujuro, Saint Marcus Mars, Saint Topman War Curie dan Saint Shepherd Jupiter sudah mula menunjukkan bentuk ataupun form sebenar diorang untuk menentang Luffy dan nakama Luffy. Dan what will happen in the next chapter? Apakah pertarungannya akan mengikut step yang berlaku dekat Wano Arc, di mana sebelum ni kita melihat Luffy sebagai kapten mendapat lawan yang sepadan, iaitu Yokozuna Kaido. Zoro sebagai right hand man melawan King, the first commander Yonko Kaido. Sanji sebagai orang ketiga menghadapi Queen, second commander Yonko Kaido. Dan keadaan ini juga sama apa yang akan berlaku pada Jinbe, Robin, Frankie yang turut mendapat lawan yang sepadan. Dan apakah keadaan ini akan berulang kembali di Egghead Island? Dan jika ia berulang, tentunya keepikannya makin terasa. Kerana sekarang bukan armada Yonko yang dihadapi Mugiwara Pirate, tapi ini adalah the supreme overseer of the world government, the five elder planet Gorosei. Dan kita kena ingat, number chapter akan datang sangat unik, iaitu 1111. Jadi tentunya Oda akan tunjukkan kepada kita satu lagi moment. Oda will show us another moment yang bakal membuatkan kita merinding sekali lagi. So nak tahu apa jangkaan dan ramalan aku? Let's proceed with the content. So guys, untuk next chapter 1111 ni, kita sebelum kita pergi kat situ lah, kita cerita dulu apa yang berlaku dekat 1110. Tak banyak kita cerita yang bab Gorosei datang dekat Egghead je. Sebenarnya pada aku lah kan, patutnya perlawanan Gorosei ni dia menjurus kepada The Revolutionary Army. Sepatutnya Gorosei dia pergi ke situ. Tak tahu macam mana Oda ni boleh bawakan Gorosei ni, dia pergi pula melawan dengan Lanun ni. Ya memang betul dia ada kaitan dia dengan rahsia kerajaan dunia, dengan keselamatan world government, berkenaan dengan kebusukan diorang, ketebongkar dan sebagainya. Dan memanglah dekat situ. Tapi kenapa Oda menjuruskan Gorosei ni kepada si Lanun? Sepatutnya Gorosei ni akan pergi kepada Revolutionary Army lah. Dan sebelum ni kita boleh dapati setelah pengisytiharan perang yang dibuat oleh Revolutionary Army kepada Marijoa ataupun dekat tempat Celestial Dragon ataupun kediaman Celestial Dragon kat sana, kita boleh katakan yang perangan sebenar akan bermula adalah setelah the Holy Knight dideploykan, Holy Knight dikerahkan. Benda itulah yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon. Kenapa pertarungan sebenar start lepas Holy Knight turun? Sepatutnya pertarungan sebenar start lepas Gorosei lah diturunkan. Bagi diorang sepatutnya lah, pada aku lah kan, Holy Knight ni kira cikai je lah. Patutnya target asal diorang adalah Gorosei lah kan, sebab Gorosei lah yang menjadi orang kata apa, the frontier ataupun frontman untuk pasukan world government. Tapi diorang menantikan Holy Knight. So kalau perkataan Monkey D. Luffy kat situ, pertarungan sebenar akan bermula setelah Holy Knight dideploykan. Jadi dekat Egghead Island ni apa? Kan, tidakkah ini lebih daripada pertarungan sebenar? Gorosei kot yang turun. Cuba korang dekat situ saja korang fikir-fikirkan. Sebab Monkey D. Dragon ni bukan calang-calang anak-anak ni punya fighter, bukan biasa-biasa punya fighter. Monkey D. Dragon, bapak kepada Luffy pula tu, dia yang mengungkapkan perkataan ini. Holy Knight turun, baru pertarungan sebenar bermula. Tapi dekat Egghead, Gorosei sendiri dah turun. Jadi apakah sekarang ni tahap pertarungan kat situ? Adakah lebih daripada pertarungan yang diorang akan hadap pada dengan Holy Knight? Itulah. Alright, itu sajalah aku nak cerita berkenaan dengan 1110 yang mana Gorosei telah pun turun. Jadi untuk seterusnya pula kita nak cerita berkenaan dengan match up atau pertarungan yang mungkin akan berlaku setelah Oda deploykan ke-5 Gorosei di Egghead Island. Adakah siapa akan menentang dengan siapa kan? Sebab kita nak kena jugalah take into account marine-marine yang ada, lepas tu fodder-fodder yang ada, termasuklah Gorosei yang ada dekat sini. Kita ada Admiral dah pun dikalahkan,
Pada akulah Admiral Kizaru mungkin dah pun dikalahkan dan mungkin dia pun dah tak boleh nak patah balik ataupun tak boleh nak bangun balik untuk lawan lah, tak boleh dah. Lepas tu Rob Lucci, Stussy, siapa lagi yang ada tu, aku rasa Stussy mungkin akan memihak lah kan, mesti dia akan kepada Vegapunk. Tapi cumanya Lucci kita tahu yang sebelum ni dia dah pun dikalahkan oleh Zoro. Jadi sekarang ni tinggal lagi Vice Admiral, ada Blue Grass lah, ada macam-macam lah, nenek tua tu kan, atau ada beberapa lagi, dan kita juga ada pangkatan-pangkatan giant. Jadi siapa akan lawan dengan siapa? Alright, first kita dah ada Saint Garcia Saturn, The Gyuki lah itu nama dia kan, dan Saint Shepherd Jupiter, The Sandworm. Yang ni mungkin dia akan bertarung dengan Luffy. Okay, kita establish pertarungan kat situ dulu. Alright, sebab inilah orang yang berada di hadapan Luffy sekarang, dan pada chapter 1110 sedang bertarung, which is Monkey D. Luffy, The Joy Boy bersama-sama dengan Dory dan Brogy. 3 orang menentang 2 Saint Garcia Saturn dan juga Saint Shepherd Jupiter. Benda ni mungkin kita boleh katakan dah conclude dah, ataupun ini dah memang fix dah. Ni 2 lawan 3 ni memang akan bertarung sepanjang Egghead Arc ni, dan akan ada penentu pemenang dia siapa, ataupun sebaliknya lah. Tapi untuk match up ini dah mungkin akan dikonfirmkan dah, Saint Garcia Saturn dan Saint Shepherd Jupiter, The Sandworm menentang Monkey D. Luffy, The Joy Boy bersama-sama dengan dia ada 2 lagi, Dory dan juga Brogy, co-captain untuk Giant Pirate. Seterusnya kita akan susun lagi pertarungan-pertarungan, tapi sebelum tu kita tengok dulu Monkey D. Luffy, Joy Boy dan Dory Brogy versus Saint Garcia Saturn dan Saint Shepherd Jupiter. So dekat sini apa yang kita boleh expect, apa yang kita boleh harapkan daripada pertarungan ini? Kalau kata Luffy nak menang, macam mana cara Luffy menang? Kalau kita nak kata Saint Garcia dengan Jupiter ni menang, macam mana cara diorang nak menang? First, Luffy kena cari jalan, cari cara macam mana dia boleh untuk bocorkan pertahanan yang ada pada Saturn, mungkin ada juga pada Jupiter. Benda ni dia nak kena resolve dulu, macam mana cara dia nak cederakan diorang. Sebelum ni kita boleh tengok masa dekat Wano, pertarungan yang berlangsung antara King dengan Zoro. Zoro tak mampu untuk cederakan King sebabkan King dia menggunakan api kat belakang dia tu, kalau Narian punya api tu kan. Jadi bila dia pasang ataupun tutup api tu, dia punya tubuh dia jadi kebal. Tapi lepas Zoro dah identify dah benda tu, barulah dia dapat untuk kalahkan King. Begitu juga dengan Luffy sekarang ni, Luffy kena cari benda tu, point, titik dekat mana kelemahannya si Jupiter dan juga Saturn ni. Aku cakap situ mungkin Jupiter pun sama jugalah macam Saturn ni kan, memiliki tubuh yang mampu untuk beregenerasi. Tapi tak tahu macam mana. Cumanya yang first tu si Luffy ni kena atasi dulu benda tu. Macam mana nak atasi teknik regenerasi yang ada pada Jupiter, yang ada pada Saint Garcia Saturn. Kalau tidak, dia akan berakhir dengan kewalahan. Cakap bahasa Indonesia, dia akan berakhir dengan kelelahan dan dia akan terkeluar daripada mod Gear 5 dia tu. Ini yang bahaya. Yes, dia dah ada Gear 5, dia dah pun awakenkan Hito Hitonomi model Sun God Nika, dan kita pun dedahkan bahawa Sun God Nika ni dia tak ada batas kemampuan dia. Limitation dia hanya pada imajinasi dia sahaja. Tapi kita kena tahu bahawa orang yang carry karakter Nika ni adalah Luffy, yang mana Luffy masih lagi terbatas dengan stamina. Sebelum-sebelum ni pun kita dah nampak bukti dia macam mana. Jadi Luffy kena cepat, kena cergas untuk dapatkan maklumat ataupun intel macam mana dia boleh mengatasi teknik regenerasi Saturn dan juga Jupiter. Jadi mungkin si Dory dan Brogy ni, mungkin dia dah hidup beberapa ratus tahun yang lama, mungkin dia ada pengalaman ataupun dia ada intel tersebut yang dia boleh supply kepada Luffy. Oh, aku pernah dengar juga geng-geng Gorosei ni. Aku pernah tengok dulu dia orang pernah turun juga, turun padang. Masa tu aku tak ingat dia lawan dengan siapa. Okay, mungkin cerita kan dialog dia kan. Dia lawan dengan siapa tak ingat. Tapi cara nak atasi regenerasi ni kena cubit telur dia. Mungkin macam gitulah kan. Tapi pendek cerita, mungkin Dory dan Brogy ni akan supply informasi itulah. Seterusnya kita bercerita pasal Haki lah. Yes, sebelum kita pergi ke Haki tu, kita pergi dekat Devil Fruit dulu. Sebab apa? Apabila Gorosei ni diperkenalkan, kita tak nampak pun nama Devil Fruit dia, melainkan diperkenalkan dengan nama yokai dia. So mungkin dekat situ telah menjadi ataupun telah Oda berikan pembuktian kepada kita bahawa
Gorosei ni tak makan devil fruit, tapi dorang ni adalah devil itself, ataupun dorang ni adalah yokai sebenarnya, dan dorang mampu untuk menyerupai manusia. Jembalang kan macam gitu, lumrah dia boleh menyerupai manusia. Kalau bukan kata hantu Jepun pun, hantu Melayu pun kan, dia boleh menyerupai manusia. Pontianak tu pocong-pocong yang ada dekat dalam hutan dekat Malaysia ni, ataupun dekat abandoned hotel kan, abandoned apartment kan, dorang kan boleh menyerupai manusia. Entah kawan sebelah kau tu pun hantu pontianak tak? Tak ada gurau je. Jadi daripada yokai itulah dia bertransformasi jadi manusia kan, jadi manusia yang seperti yang kita nampak ni lah. Tapi kita masih lagi menantikan penerangan yang lebih lanjut. Adakah itu pendedahan finalnya? Bermaksud yang diorang ni memang tak ada makan apa-apa devil fruit, melainkan diorang ni adalah yokai, daripada bangsa yokai. Dan begitu jugalah Imu Sama juga daripada bangsa yokai, ataupun sebaliknya. So dekat situ kita dah dapat lah penerangan dia dah kan. Alright, seterusnya berkenaan dengan haki pula. So kalau kata si Dori dengan Brogy ni, pada aku mungkin diorang akan ada haki. Okay, ni kita cerita pasal COC lah Kita tak cerita pasal Buso Shoku ke Kenbo Shoku, kita cerita pasal ni je, pasal Hau Shoku Haki je, ataupun COC ni, kita cerita yang tu je. Pada aku, kedua-dua ni, co-captain pirate ni, Brogy dan Dori ni for sure diorang akan ada. Diorang akan ada Hau Shoku Haki. Sebab diorang kan orang yang berada pada tangga tinggi, dan diorang juga banyak bertarung. Pada aku diorang ada Hau Shoku Haki. Alright, Luffy pun kita dah tahu dia pun ada haki. Cumanya untuk Gorosei ni, sebab sebelum ni kita boleh nampak yang Saturn ni apabila dia macam triggered kan, yang kisah dia dengan tu lah, yang dia dengan ada Marine tu, yang diorang dah tak bagi pandang dah dia. Tu dia pandang juga, sekali dia menyeringai mata dia, sekali membeliakkan biji mata dia, kepala kawan tu boleh pecah, hancur terus dan mati kan. Dan dia pun ada juga buat teknik tu lagi, dia buat kat Luffy, tapi Luffy berjaya untuk elakkan lah. So kita tak tahu adakah benda tu haki ataupun teknik apa yang digunakan oleh Saturn. Tapi pada aku safe untuk kita assume, for now kita katakan itu mungkin Hau Shoku lah kan. Sebab Hau Shoku ni kan yalah, asal dia datang daripada mata renungan macam gitu kan, macam Shanks, macam Roger, macam Whitebeard dan sebagainya lah. Macam itulah dia punya cara untuk keluarkan teknik Hau Shoku Haki. So mungkin si ni pun ada, dan Jupiter ni pun for sure mungkin ada. Itulah pada aku, sebab diorang ni orang purba, orang lama kan, mesti diorang akan ada ability yang macam gitu. Alright, untuk dari segi strength, kita boleh tengok tadi yang aku cerita tadi itulah, yang dia mampu untuk beregenerasi. So mungkin benda tu juga ada pada si Jupiter. Sebab yalah dia dah kena libas kan, takkan putus macam gitu saja. Mesti dia akan bersambung balik tu badan dia ke macam mana. Benda tu lah yang si Luffy, Dori dan Brogy ni kena hati-hati, dan dia kena cari titik kelemahan diorang. Sebab apa? Diorang ada, selain daripada benda tu, diorang si Saturn ni dia mampu untuk keluarkan racun kan. Takut si Jupiter pun ada benda yang sama juga. Alright, seterusnya pada aku si Zoro ni, Zoro the King of Hell, mungkin dia akan bertarung dengan Saint Ethan Baron Vinasujuro The Bakotsu. So sebab kita dah tengok, jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik tau. Sebab apa? Ethan Baron Vinasujuro, kita panggil Vinasujuro je lah Vinasujuro ni sebelum ni dijuluki merupakan orang yang memiliki pedang Shodai Kitetsu. Jadi Shodai Kitetsu ni dia berada pada tahap Saijo Owazamono. Sebelum ni Zoro pernah bertarung dengan orang yang ada pedang Owazamono. Itu pun level sama dengan dia jugalah. Lepas tu dia pernah bertarung dengan orang yang ada pedang Saijo Owazamono, which is Mihawk, tapi dia kalah teruk kan. Kali ni mungkin dia akan repeat balik untuk lawan dengan orang yang ada pedang Saijo Owazamono, orang yang pegang pedang Shodai Kitetsu. Jadi kalaulah Zoro boleh menang dengan Vinasujuro ni, so level Zoro ni akan step up lagi tau. Dah lah dia lawan dengan orang ada pedang bertahap Saijo Owazamono, dia menang. Lepas tu dia menang dengan Gorosei pula tu. Kau rasa kan, tak ke power dia tu. Tapi in my thought Zoro dia tak akan lawan berseorangan kot. Mungkin ada orang yang akan bersama-sama dengan dia, ataupun mungkin dekat dalam chapter satu nanti akan memfokuskan kepada Zoro sahaja. Sebab apa? Kita boleh tengok birthday Zoro juga 11 bulan 11 kan. Lepas tu bounty dia pula 1111 billion berry. So ini juga akan menjadi banyaklah koinsiden kan, yang boleh membuatkan Oda akan mengalihkan cerita untuk Egghead ni berkisar
kepada Zoro dan Vina Sujuro. Mungkin ada kaitan Vina Sujuro ni dengan negara Wano ke, ataupun negara-negara yang berlatar masyarakatkan Jepun ke. Sebab kita tengok nama dia pun Vina Sujuro. So nama dia macam nama orang Jepun kan. Kita tahu latar masyarakat Jepun ni hanya ada dekat Wano. Lepas tu pula dia ni memegang pedang samurai dan dia pakai pemakaian dia juga macam samurai. So adakah dia ni, si Vina Sujuro ni asal dia daripada Wano? Jadi mungkin akan ada pendedahan yang banyak berkenaan dengan Vina Sujuro ni pada chapter 1111 bersempena dengan Zoro punya kelahiran lah, Zoro punya berry dan sebagainya. Alright, seterusnya berkenaan dengan Jinbei, mungkin dia akan melawan dengan Topman Walkyrie the Hoki. So awal-awal Topman Walkyrie the Hoki, si babi gegasi tu, awal-awal dia datang dia ada je 5 kat situ, tiba-tiba hilang entah ke mana. Jadi mungkin dia ni sama macam Vina Sujuro, pergi mengalahkan pasifista-pasifista yang ada di pesisiran pantai Egghead Island kan. Sebab kita dapat berita daripada Marine yang mengatakan bahawa dekat tempat dorang pun sama juga berlaku dekat si pasifista ni. Mungkin dorang ni Walkyrie dengan Ethan Baron ni begitu laju sampai dorang tak nampak apa yang berlaku. Tahu-tahu pasifista tu hilang ataupun rosak kalah gitu je kan. So dorang tak tahu apa yang berlaku. Cumanya yang si Vina Sujuro tu yang dorang nampak sikit, macam oh ni nampak macam ada bayang-bayang kuda gegasi lah, macam gitulah kan. Dan untuk yang Topman Walkyrie ni, aku rasa dia akan menentang dengan Jinbei. Dan for sure lah Jinbei dia tak boleh seorang-seorang untuk bertarung dengan Walkyrie. Dia perlukan ada orang juga bersama-sama dengan dia. Seterusnya Marcus Mars the Itsumade mungkin akan bertarung dengan Vismok Sanji the number 4. Kita kata number 4 lah sebab dah ada Jinbei kan. Tak apalah nombor berapa pun asalkan menyumbang, ya tak? Tapi in my thought Sanji juga perlukan ada orang bersama-sama dengan dia untuk bertarung dengan Marcus Mars the Itsumade ni. Sebab in my thought keseluruhannya semuanya pun kan, orang tak boleh one by one lah dengan nak lawan Gorosei ni. Sebab kalau tak, Oda telah nerfkan Gorosei ni, satu watak yang kita nantikan begitu lama tapi rupanya tak adalah kuat mana. So in my thought benda tu tak jadi bom lah. Sepatutnya itu hari pun satu Saturn tu pun dah cukup tu. Satu Saturn untuk macam nak bagi, bukan nak kata kalahkan keseluruhan Mugiwara Pirate ataupun mengkucak-kacirkan lah Mugiwara Pirate dan akhirnya dia kalah ke, ataupun dia pakai dia punya ring magical tu patah balik pergi ke Marijoa dan dia macam susah nak lawan dengan Mugiwara ni ulti hui, macam gitu kan. Tapi bila dia dah panggil ke-5-5 ni nampak macam tak adalah berapa imba sangat Gorosei ni. Cumanya nak kata one by one punya match tu still tak boleh lah, sebab si Luffy pun perlukan bantuan daripada Broging and Dory. Ataupun untuk dekat dalam chapter 1111 nanti Oda akan tunjukkan dekat kita adegan di pulau yang lain. Tapi peratusan untuk ni berlaku sangat kecil lah, sebab tentunya setiap fans One Piece nak tahu apa lagi situasi yang akan berlaku di Egghead setelah ini. So what do you think guys? Sila dropkan komen korang semua kat bawah. Jadi setakat itu sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya lemah, semuanya tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Pilihan yang kita ada adalah untuk baiki diri kita sesuai dengan latisan denai jalan yang ditunjukkan oleh Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu bakal kunjung menjeru tampil suara yang cuba untuk jatuhkan kita, lemahkan kita, rosakkan fikiran, afeksi, emosi kita. Maka ingatlah my brother, mungkin pada filsafat pandangan mata kita lemah dan sedang membangun, tapi sadarlah bahawa kita sudah pun lebih maju dari sebelumnya. Dan kerana itu ada yang cuba rontok rosok jatuhkan kita, dan sekiranya mereka cuba untuk rebahkan kita, sebenarnya mereka sudah pun berada di bawah kita. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi